Hari ini juga nak tunjukkan bagaimana cara menghasilkan strata pi dengan menggunakan jangka sudut dan juga jangka lukis. Video yang lepas saya sudah tunjukkan kepada korang semua bagaimana menghasilkan strata pi dengan menggunakan Excel. So hari ini juga akan tunjukkan kepada korang semua bagaimana menggunakan jangka sudut dan juga jangka lukis untuk menghasilkan strata pi di atas kertas graf. Jadi kita mulakan. So untuk yang pada kali ini juga akan gunakan jadual ini. Data yang baru ini, katakan hari ini kita akan buat tajuk kita ialah jualan kenderaan mengikut jenama pada tahun 2017. Jadi kita akan gunakan semua data ini untuk menghasilkan strata pi di atas kertas graf dengan menggunakan jangka sudut dan juga jangka lukis. So katakan ini sudah sediakan kepada korang semua. Katakan data kita yang ini, jenis-jenis kenderaan dan juga jumlah unit yang telah dijual. Katakan Pro 2, Honda, Proton, Toyota dan juga Nissan, dan ini adalah jumlahnya. Dan manakala peratusnya pula cikgu sudah kira. Jadi peratusnya cikgu sudah kira. So yang kita akan buat hari ini ialah kita nak kira sudut ini. Jadi di dalam sudut ini, size sudut sektor ini nanti kita akan gunakan untuk membahagikan setiap sektor dengan menggunakan jangka sudut. So masalah di sekarang ialah sudut ini berada dalam bentuk perpuluhan, tapi kalau diikutkan dalam jangka sudut tidak ada perpuluhan seperti pembaris. Jadi proses pertama ini kita akan tukarkan ataupun kita akan bundarkan bundarkan sudut ini kepada dalam bentuk yang tidak perpuluhan, yang tidak ada perpuluhan. Jadi cara dia ialah ikut konsep matematik lah. Contohnya kalau nombor yang selepas titik perpuluhan lebih daripada 5 ataupun 5 ke atas, kita akan tambahkan 1 di nombor yang sebelum titik perpuluhan. Contohnya yang ini, 151.5 ini kita akan bundarkan kepada 152. Kalau nombor itu kurang daripada 5, contohnya yang ini 82.2, kita kekalkan nombor itu sebagai 82. Kalau pula nombor ini pula 54.4 masih kurang daripada 5, kita kekalkan 58. Kalau yang ini pula 49.7, kita tukarkan kepada 50 sebab dia 0.7 lebih daripada 5. Dan manakala yang ini pula kita kekalkan 18 sebab dia 18.0. Jadi kata kita, kalau kita kira keseluruhan ini, pastikan jumlah dia 360 darjah. Sebab perlu diingat, satu pusingan ataupun satu bulatan ini sudut dia ialah 360 darjah. Jadi satu putaran ini nanti kita akan bahagikan sektor-sektor dia menggunakan sudut-sudut yang kita kira itu. So sekarang kita sudah dapat di mana untuk jenama Pro 2, jumlah sudut dia adapun sudut sektor dia nanti ialah 152. Manakala Honda pula ialah 82, Proton pula 58, Toyota pula ialah 50, dan juga Nissan ialah 18. So sekarang kita nak kira keseluruhan ini, pastikan dia jumlahnya 360 darjah. Jadi cara ni kalau kita guna Excel, kita drag semua seperti video yang sebelum ini, kita drag, kita select semua dan kita tekan auto sum. Jumlahnya tetap sama 360 darjah. Jadi kita ingat balik cara untuk kita kira peratus dan juga sudut ini. So ini ialah rumusnya, di mana pengiraan peratus ini yang juga sudah kira ini, unit bahagi dengan jumlah darab dengan 100. Contohnya unit ya, contohnya kereta Pro 2 50.265 ini, itu ialah unitnya, jumlah dia ialah 119
1416. Okey, darabkan dengan 100. Sama juga dengan pengiraan sudut. Jadi kalau pengiraan sudut, okey, kita boleh buat yang tadi, okey. Contohnya pengiraan sudut untuk Pro 2, okey. 50.000 ini kita bahagikan dengan 119.000, darabkan dengan 360 darjah. Okey, masih sama, cuma ditukar 100% ataupun darab dengan 360 darjah. Jadi kita pergi ke yang seterusnya. Okey, kita sudah dapat sudut, kita sudah dapat beratus. So, skala dia ialah jari 7 cm. Jadi nanti juga akan ceritakan bagaimana kita menggunakan skala jari ini 7 cm ini untuk melukis graf catat kita. Okay? So kita beralih pada yang seterusnya, iaitu graf kita. Jadi kita ingat yang nombor ini tadi, okay? Nombor ini tadi iaitu 152, 82, 58, 50 dan juga 18 ini. Sebab yang ini nanti kita akan gunakan untuk membahagikan bulatan itu kepada 5 sektor yang mewakili semua jenis-jenis kenderaan yang kita nak ukur. So kita pergi yang seterusnya, iaitu kita nak lukis sekarang graf. Katakan permulaannya kita perlu lukis tulis dia punya tajuk. Tajuk. Katakan tajuk kita ialah tadi. Kita nak tulis tajuk dia dulu, iaitu jualan kenderaan mengikut jenama pada tahun 2017. Kita kena ingat, kita perlu mulakan dengan tajuk dulu. Sebab takut kita lupa, nanti terlupa nak tulis tajuk, lepas tu nanti bila hantar kepada cikgu kamu untuk disemak, dia tak tahu catapan itu berkenaan dengan tajuk dia apa. So kita kena ingatkan diri kita kena lukis tajuk dia dulu. Jadi tajuk kita ialah, tulis tajuk jualan kenderaan mengikut jenama pada tahun 2017. Ini adalah tajuk kita. Tahun 2017. So itu tajuk kita. Lepas ini kita akan teruskan menggunakan, sama ada kita nak gunakan yang ini, yang bulat ini, ataupun kita nak gunakan yang 180 ataupun 360 derajat. Jangka sudut ini. Yang mana satu, ini ataupun yang ini. So juga akan tunjukkan yang inilah, sebab yang bulat ini dia senang sedikit. Kita cuma pergi dan cari dan tanda sahaja. So yang ini dia agak rumit sedikit. Kita akan gunakan yang ini. So kita akan gunakan yang ini. So lepas ini kita mulakan. Sebelum kita memulakan untuk melukis catapan, kita kena lihat skala dia dahulu. Skala yang diberi tadi adalah skala jari 7 cm. Jadi 7 cm itu kita gunakan untuk melukis berapa besar bulatan tersebut. Bulatan tersebut besar dia bergantung kepada skala jari yang diberikan. Katakan skala jari tadi diberi ialah 7 cm. Jadi cara dia adalah kita ambil pemaris. Kita ambil pemaris dan kita ambil jangka sudut ini, jangka lukis. So kita kena ukur 7 cm. Kita kena ukur 7 cm. Tak nampak. So cuba zoomkan. Cuba zoomkan. Kita lihat 7 cm. 7 cm. Kita letak yang tajam itu dekat kosong. Lepas tu yang satu lagi ialah 7. So yang ini bukan 7. So kita buka lagi. Pasti dia 7 cm supaya dia tepat. 7 cm. Cepat sikit lagi. Ini ialah 7 cm. Nampak? 7 cm. Pastikan dia 7 cm. Ini ialah jejari dia.
So bila kita dapat bukaan jangka lukis tadi, kita boleh mula untuk melukis. Okey, kita akan lukis satu bulatan itu. Okey, kita ambil tengah-tengah. Okey, ambil sini. So kita tekan saja. Oke, kita sudah dapat bulatan 7 cm. Kita zoomkan, zoom out sedikit. Bulatan 7 cm. Dan selepas itu, apa kita perlu buat ialah kita kena lukis satu garisan di dalam catapai tadi. Satu garisan itu mewakili bermulanya kita mengukur ataupun membahagikan sektor-sektor tersebut. Jadi kita lukis saja di sini, sehingga ke tengah-tengah tadi, separuh bulatan sahaja, separuh bulatan sahaja. Jadi yang ini nanti kita gunakan untuk meletak jangka sudut. Jangka sudut ini nanti kita gunakan untuk membahagikan sektor-sektor tersebut. Jadi cara untuk meletakkannya ialah pastikan, kalau kamu lihat dalam ini, pastikan yang titik tengah catapai tadi berada di tengah-tengah ini. Seperti ini. Pastikan kita lukis ikut arah jam, jangan lukis lawan arah jam, itu salah. So kita buat macam ini dan pastikan dia selari dengan garisan ini. Pastikan dia selari. Jadi bila kita sudah letak macam ini, so kita boleh mulakan untuk melukis. Katakan tadi kita rujuk balik yang jadual tadi. Katakan ini jadual kita, di mana Pro 2 tadi, kereta Pro 2 ialah 152, sudut dia 152 darjah. Lepas tu Honda pula 82, Proton 58, lepas tu Toyota 50 dan Nissan pula 18. So yang ini kita akan gunakan untuk mengukur ataupun membahagikan sektor-sektor tadi kepada 5 buah sektor mengikut jenis setiap jenis kenderaan. Kita mulakan. Katakan tadi ialah kita lihat kereta Pro 2 tadi ialah 152. Kita cari 152. Di sini kita gunakan yang atas ini. Kita cari 152. Di sini ialah 150. So kalau saya zoomkan, kita lihat yang sini, 152 ialah di sini, 152, 52 di sini. Kita tandakan dulu, 152. Lepas tu barulah kita lukiskan. Kita lukiskan sektor yang pertama, 152. Kita lukiskan dan siap untuk yang pertama. Kita buat sudah yang pertama ini sudah siap. So kita lukis yang kedua, yaitu kereta Honda tadi 82 darjah. Cara dia ialah daripada sini tadi kita sudah dapat yang garisan ini. So apa kita buat ialah kita pusingkan jangka sudut ini pergi kepada garisan yang baru tadi. Pastikan dia tengah-tengah dan selari dengan garisan. Seperti ini. Jadi untuk yang kereta yang kedua tadi yaitu Honda, 82. Cari 82. So dia di sini. 82. Ini ya, 82. 1 2. 82. Lepas kita sudah dapat 82, so kita gariskan 82. Siap untuk yang kedua. Jadi yang ketiga Proton tadi ialah 58. So untuk 58 sama juga seperti tadi. Mulai dekat sini kita sudah dapat garisan yang baru. Jadi apa kita buat? Kita pusingkan jangka sudut. Pastikan dia tengah-tengah sekali lagi. Lepas itu
Oke, sudah tepat macam ini. So kita cari yang seterusnya, yang ke 1, 2, yang ketiga. Yang ketiga ialah proton tadi 58. Oke, 58. So kita cari 50. Oke, ini sudah 58. Oke, kita hitung yang kecil itu. Oke, kita sama-sama tengok yang kecil itu. Oke, coba zoomkan. Oke, 58. So 58. Oke, ini sudah 60. Oke, maksudnya ini ialah 59 dan 58 berada di sini. Oke, dekat-dekat dengan 60. So kita buat. Oke, kita sudah dapat untuk 58. So kita sambungkan. Oke, sambungkan 58. Oke, sudah dapat yang seterusnya. Oke, kita zoom out lagi supaya kamu boleh tengok. Oke, lepas itu kita lihat yang seterusnya. Oke, Toyota 50 sahaja. Jadi kita pusingkan. Tadi dia macam ini, so kita pusingkan. Oke, 58. Sudah. Lepas itu kita pergi ke Toyota 50 sahaja. Oke, kita buat macam ni, 50 ke sini. Oke, kita tandahkan macam ini. Lepas itu kita gariskan. Oke, dah dapat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang kelima ini tidak perlu kita ukur lah, sebab yang kelima ini baki dia lah yang apa jenis kereta yang kelima lah, iaitu Nissan. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita sudah bahagikan setiap sektor itu kepada Catapai ini kepada 5 sektor. Oke, sekarang cara langkah yang seterusnya ialah kita buat isikan peratus-peratus di dalam ini. Oke, peratus-peratus yang kita sudah dapat tadi kita isikan di dalam. Jadi kita rujuk balik peratus-peratus tadi. Kita rujuk balik peratus-peratus tadi. Oke, so peratus-peratus tadi yang ini. Oke, 42, 23, 16, 14 dan juga 5%. Oke, kita akan isi yang ini di dalam Catapai tadi. Oke, kita isikan di dalam Catapai. Oke, yang ini tadi. Oke, kita isikan. Oke, so sekarang yang ini tadi ialah untuk kereta Pro 2 42%. Oke, yang ini pula ialah 23%. Terus yang ini pula ialah 16%. Oke, yang ini 14%. Dan juga ini ialah 5%. Oke, di dalam ini kita mesti letakkan peratus. Oke, sudut sektor hanya digunakan untuk membahagikan sektor-sektor itu kepada beberapa bahagian. Kita harus ingat yang itu. Oke, jadi untuk membezakan Catapai kita zoom out lagi. Oke, untuk membezakan Catapai kita, membezakan setiap sektor ini, kita boleh letak lorekan. Kalau ada warna, kita boleh letak warna lah. Jadi dalam kes ini, cikgu tidak ada warna, jadi cikgu letakkan, cikgu akan gunakan lorekan sahaja. Oke, kita lorekan. Lorekan ikut corak yang senang kita nak buat. Cikgu lorekan. Oke, yang pertama, yang kedua, cikgu akan buat. Kita pilih lorekan macam ini. Lorekan yang lain-lain. Oke, ini lorekan yang kedua. Oke, lorekan yang ketiga, jadi akan buat macam ini. Oke, kita kena bezakan. Oke, so lorekan yang keempat. 1, 2, 3, 4. Oke, yang keempat saya buat macam ini. Gunakan apa-apa lorekan saja asalkan dia akan menunjukkan perbezaan setiap sektor tersebut. Sebab kita nak tunjukkan nanti di dalam petunjuk. Ini ialah fungsi lorekan ataupun warna-warna. Dan yang terakhir ini cikgu akan biarkan kosong. So
So kita ada beza-bezanya. Oke, beza yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk menunjukkan perbezaan ini, ya kita buat di dalam petunjuk. So petunjuk kita sudah dapat buat dekat sini. Oke, kita tidak ada ruang, so kita buat ruang di bawah. Oke, kita lihat di bawah. Oke. So di bawah ini kita letak petunjuk. Oke, kita letak petunjuk dan kita tunjukkan ke 5 sektor ini. Oke, kita buat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, so kita buat benda yang sama. Oke, yang pertama tadi lorekan macam ini, kita letak di ruangan yang pertama. Oke, peta yang pertama macam ini. Oke, peta yang kedua pula. Oke. Peta yang ketiga kita buat mangka. Peta yang keempat kita buat lurus. Dan peta yang kelima kita biarkan kosong. Oke, so kita boleh namakan ya ikut senarai-senarai tadi. Oke, ikut senarai ini tadi lah. Oke, senarai keseluruhan ini tadi. Oke, so kita akan buat satu persatu. Oke, kita buat yang pertama. Oke, kita tengok tadi yang pertama. Oke, yang ini tadi ialah kita buat pro 2. Oke, so kita sudah siap. Oke, kita sudah siap untuk capai yang secara manual. Jadi ini adalah hasilnya. Oke, mungkin tidak berapa kemas. Kalau kemas lagi kamu boleh gunakan warna. Oke, so kita sudah ada tajuk, kita sudah ada capai yang mengikut 7 cm tadi. Kita sudah bahagikan mengikut sektor-sektor, yaitu kita ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di dalamnya kita ada 100. Oke, kita ada 100, 42, 23, 16, 14 dan juga 5. Lepas itu kita juga ada petunjuk yang menunjukkan kalau corak seperti ini ialah Pro 2. Kalau corak seperti ini ialah Honda. Kalau corak ini ialah Proton. Corak yang lurus macam ini ialah untuk Toyota, dan kosong pula ialah untuk Nissan. Jadi itu adalah cara untuk menghasilkan capai secara manual, dengan menggunakan jangka sudut dan juga jangka lukis. So ini adalah hasil dia. Jadi coba harap kamu boleh paham, kamu boleh coba, dan kamu boleh gunakan data-data yang coba ada ini untuk menghasilkan capai yang lebih kemas lagi. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.